Perjuangan pendekar gasing mempertahankan warisan permainan tradisional agar tidak pupus ditelan zaman. Persediaan menjelang Tamasya Sukan C ke-29 di Kuala Lumpur. Dan kajian mengenal pasti spesies kupu-kupu di kawasan Tanah Tinggi, Bukit Fraser. Aksinya sering menjadi perhatian. Nama saya Remy Azizi bin Abdul Karim. Orang mengenali saya dengan nama Pendekar Gasing. Kata orang, setiap satu benda yang kita buat tu mesti ada identiti sendiri. Inilah identiti saya yang sebenarnya. Kalau boleh, anak cucu-cucu saya kan, saya nak suruh berpakaian busana Melayu sebenarnya. Setiap kali saya buat persembahan, itulah pakaian saya. Tak ada pakaian lain selain berpakaian busana Melayu saja. Selagi hayat di kandung badan, dia memperjuangkan warisan permainan gasing agar tidak pupus ditelan di zaman. Ini kisah pendekar gasing. Kampung Cheng, Melaka. Inilah rutin Remy Azizi Abdul Karim sejak hampir 30 tahun lalu. Minat mendalam pada gasing dan didikan ayahnya, kini dia menguasai setiap aspek berkaitan gasing. Malah dia generasi keempat yang meneruskan legasi warisan gasing keluarganya. Ketika itu umur 14 tahun. Ketika itu bapa saya bermain gasing. Bapa saya bermain gasing. Ketika itu dia mengajak saya mencuba bermain gasing di gelanggang gasing. Waktu itulah saya ikut bermain gasing. Pada situlah saya mula berminat. Dan pada situ juga umur saya 14 tahun, saya mula berbuat gasing sampai sekarang. Seni pembuatan gasing memerlukan ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Kami difahamkan pemasangan paksi pada gasing penting bagi keseimbangannya. Paksi ni kadang kita tepuk, nanti masuk paksi tu, kadang kita tengok dia bengkok macam ni. Kadang-kadang macam ni, kena macam ni kan. Tapi kita nak betul-betul paksi tu tegak. Macam tu cara. Kita ketuk pun mau betul-betul padat. Tengok mana-mana kayu yang ada krik lalu tu kan. Kita letakkan. Bimbang warisan gasing kian pupus di telan zaman, pelbagai usaha dilakukan Remy dalam memperjuangkan permainan tradisional ini. Saya sebenarnya membuat gasing ni sebenarnya, saya ingin menjaga warisan kita ni. Dan ingin meneruskan dah sampai bila-bila. Dan saya harap akan datang pun anak saya pun boleh menyambung lah. Kalau boleh sesiapa jugalah yang nak buat gasing kat saya, nak belajar cara pembuatan gasing, bolehlah datang jumpa saya. Setiap hari, Remy boleh menyiapkan kira-kira 20 buah gasing bergantung pada saiznya. Ukiran seni halus pada gasingnya memerlukan ketelitian agar tidak berlaku keretakan pada kayu tersebut. Malah, gasing perlu dicat bagi memastikan ketahanannya. Ini adalah hasil gasing yang
dibuat oleh Encik Raimi tadi. Daripada bentuk kayu yang asal yang kita tengok tadi 4 segi tu, terhasillah macam gasing berembang bang. Gasing berembang. Kalau saya tengok kualiti dia sangat-sangat halus. Nak buat ni pun memakan masa lebih kurang 2 jam Saya tengok abang buat tadi daripada yang memotong kayu tu, mengubal kayu, mengubal. daripada melarik, memasukkan paksi, bentukkan gasing, lepas tu kekemasan. Tapi lepas kita buat gasing ni, kita nak cubalah juga kan? Sama ada balance ke tak balance, ada balance ke tak ada balance. Okey. Kalau kata tak balance kan, kita setting dia balik. Setting balik. Tapi sebenarnya daripada awal tadi tu, sebenarnya daripada paksi tu kita nak tahu keseimbangan dia. Penting sebenarnya. Lepas tu bengkok pun, kalau kita hijab pun dia takkan jadi yang terbaik lah. Okey. Tengah gasing. Dia betul pakai, kebanyakan orang pakai lang laut, galen, kadang ada pakai macam ni. Berusia 37 tahun, Raimi sudah menghasilkan pelbagai jenis gasing, antaranya jantung, helang laut dan berembang. Justru, setiap jenis gasing ciptaannya mempunyai ciri menarik tersendiri. Setiap kali selesai menyiapkan gasing, Raimi akan meminta pandangan ayahnya, Abdul Karim Talib. Warisan gasing ni bagi saya ada satu keunikan. Permainan gasing ni salah satunya dia lebih menyatukan antara satu sama lain dan lebih mengeratkanlah hubungan. Macam pertandingan gasing yang diadakan, kebiasaan kita akan jemput setiap negeri. Biasa setiap negeri yang datang ni dia adalah dah lama tak jumpa ke apa ke, dia akan berjumpa. Ketika di dalam gelanggang aja dia orang musuh. Bila dia duduk di luar gelanggang, dia orang adalah sahabat. Dia orang akan cerita, tukar pandangan tentang gasing ke apa ke. Sepanjang kerjanya dalam pembuatan gasing, ayahnya banyak memberi sokongan dan kritikan membina. Okey. Ya. Ada baik okey. Cuma cari kayu tu ni. Buat gasing Buat gasing kayu macam bergosing 2 minggu sekali, Raimi akan mendapatkan kayu terpakai untuk pembuatan gasingnya. Bagaimanapun, ia bergantung atas permintaan pelanggannya. Pemilihan kayu penting agar ciptaan seni gasingnya berkualiti dan tahan lasak. Di dalam semua merah dia. Oh, merah. Dia isi dia satu warna. Dia isi kan. Tak ada letak dia. Okey bang. Ini kayu banyak sesuai buat gasing Nenek bagus. Boleh bos. Ini sesuai lah. Saya mau ambil. Sesuai untuk buat gasing. Macam pemilihan kayu yang saya gunakan, kayu tu mestilah mempunyai liat, urat dia halus dan keras. Dan di bahagian teras saja. Biasa saya suka cari kayu adalah kayu-kayu lama, cancang-cancang lama macam ni. Ni banyak sesuai. Biasa saya dapat daripada kedai sini lah. Kedai sini mempunyai kayu-kayu yang banyak kualiti sebenarnya. Macam ala kayu basah, saya buat daripada pokok kayu basah. Saya kena simpan 2 tahun untuk keringkan kayu tu. Dah betul-betul kering baru boleh buat gasing. Jam 8 malam. Saya difahamkan hujung minggu di dataran satu Malaysia ni, Encik Raimi ataupun Pendekar Gasing akan membuat persembahan basking gasing di sini. Selain membuat persembahan, dia juga akan mengajar pengunjung yang ingin mencuba untuk bermain permainan gasing. Dan hari ini kalau kita dapat lihat, kanak-kanak yang seusia 2 tahun pun dah mulai bermain permainan tradisional ini. Saya pun nak cuba untuk bermain gasing dan caranya macam mana, Encik Raimi? Okey, kita ikut cara orang perempuan main. Orang dulu, okey, dia dalam keadaan yang bersopan santun. Sopan santun, okey. Okey, kita sini, tunduk. Pastikan gasing tu lurus, tegak. Sampai ujung, tarik balik. Tarik balik, sekejap. Balik. Sampai ujung, tarik balik. Gitu. Kita mula daripada Adam. Selain pembuatan gasing, bapa kepada 4 orang cahaya mata ini turut aktif dalam pertunjukan gasing. Hujung minggunya sering dipenuhi dengan jemputan persembahan.
Arah lawan. Ya. Banyak jugalah zaman sekarang yang tak mengenali warisan gasing ni ataupun gasing atau permainan gasing tradisional ni. Kebanyakan dia orang panggil yoyo. Kadang orang kata UFO pun ada. Ramai yang tak kenal. Dan yang ramai pun tak pernah pegang gasing sekarang. Kebanyakannya lah saya pergi buat demo ke, buat baskin ke apa kan, diorang akan teruja. Bila nampak gasing, gasing. Diorang mesti nak cuba. Bila diorang nak cuba, diorang akan rasa nikmatnya bermain gasing. Masing-masing semua cuba. Bagus. Bagus. Ini namanya permainan tradisional kita, sayang. Hidupkan. Besok atuk dah jalan. So hidupkan permainan warisan kita. Sejajar dengan peredaran zaman, kini Rami turut menghasilkan spinner kayu bagi memenuhi kehendak generasi muda. Saya seorang pembuat gasing. Bila saya seorang pembuat gasing ni, saya tengok spinner ni, konsep dia sama dengan saya. Spinner dia memusing. Bila dia memusing, gasing pun memusing. Dari situlah saya terfikir, kenapa biasa saya nampak spinner buat daripada fiber, plastik, daripada alloy, kan, logam. Apa kata saya buat daripada kayu? Saya cuba buat. Bila saya cuba buat, akhirnya menjadi juga. Dan mempunyai peminat-peminat spinner kayu juga. Salah satu saya cuba, saya uji ya. Okey. Dia masih belum siap lagi ni. Nampak? Salah satu dia. Sebenarnya buat spinner ni tak perlu makan masa yang lama sebenarnya. Saya menggunakan lebihan kayu membuat gasing. Saya perlu melarit dan balancekan dia dan dapatkan bearing dia dengan tapak dia. Itu saja. Menurutnya, dia mengusahakan inovasi tersebut bagi menarik minat generasi muda mendekati permainan tradisional gasing kerana konsep permainan berasal dari barat itu hampir sama. Raimi turut menerima tempahan melalui laman sosial. Malah melalui kaedah ini, pasarannya lebih meluas sehingga ke luar negara. Waktu lapang, Raimi meluangkan masa dengan keluarganya dengan bermain gasing. Kini, anak sulungnya turut menunjukkan minat dalam pertunjukan permainan tradisional ini. Kalau untuk anak-anak ni, yang anak saya ni dapat main gasing ni, dia lebih yang mengajar dia adalah atuk dia lah sendirilah, ayah saya lah yang mengajar dia sebenarnya. Saya sebab saya ni sebenarnya sibuk masa sekarang ni. Alhamdulillah, diorang boleh bermain gasing pada umur 2 tahun. Daripada umur 2 tahun, diorang dah boleh pandai main gasing. Dan sekarang umur diorang mereka dalam daripada 3 tahun dah ke 7 tahun, dah boleh bermain gasing dah, dan boleh memangkar gasing. Hampir 3 dekad usahanya memperjuangkan warisan seni gasing agar tidak pupus. Harapannya agar satu hari nanti permainan tradisional ini dikenali dan diterima di peringkat antarabangsa. Kalau you nak jadi sukarelawan, satu you kena minat sukan tu. Sebab itu nak jadi sukarelawan. Not because of money. Tahun 2001, Malaysia diberi penghormatan untuk mengacarakan Tamasya Dwi Tahunan Sukan C. Acara berprestij yang berlangsung ketika itu juga merupakan Sukan Asia Tenggara pertama diadakan pada abad ke-21. Sukan C edisi ke-21 juga menyaksikan kontingen kebangsaan mengungguli kejohanan sebagai juara keseluruhan. The 21st SEA Games flame is now lighted, ladies and gentlemen.
and it will remain lighted throughout the game until the closing ceremony. Tahun 2017, 16 tahun berlalu, Malaysia kembali memegang tanggungjawab sebagai tuan rumah. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar aktif mengetuai persediaan menjelang tamasya. Menurutnya, Sukan C edisi ke-29 kali ini digabung bersama Sukan Para ASEAN ke-9 di bawah satu jenama. Kita pilih untuk menggabungkan dua-dua sebagai Kuala Lumpur 2017. Oleh kerana kedua-dua tamasya ini akan diadakan hampir back to back. Kita nak kekalkan momentum daripada Sukan C sehinggalah Sukan Para ASEAN. Slogan kita untuk Sukan C ataupun moto kita untuk Sukan C adalah bangkit bersama. Satu slogan yang kita pilih, satu tema yang kita pilih untuk menandakan bukan hanya rakyat Malaysia dan negara Malaysia bangkit bersama, tetapi juga rantau ASEAN yang menjadi satu komuniti bangkit bersama setelah 50 tahun penubuhan ASEAN. Menjelang tamasya Sukan C Kuala Lumpur 2017 atau KL 2017, Kompleks Sukan Bukit Jalil menyaksikan transformasi besar. Sebulan sebelum hari pembukaan, proses renovasi di sekeliling Kompleks Sukan hampir lengkap. Menurut Azman Fahmi Osman, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Stadium Malaysia, ini merupakan kali pertama transformasi berskala besar diadakan di sekitar Kompleks Sukan. Perbaikan ini penting disebabkan oleh kita perlu ikut spesifikasi yang terkini. Jadi kita perlu memastikan keselesaan penonton dan juga pengguna-pengguna di stadium. Dan juga kita nak dengan teknologi yang terkini, ianya dapat membantu Perbadanan Stadium mengurangkan kos dari segi penyelenggaraan dan juga penggunaan. Sebagai contoh, sekarang ini kita menggunakan lampu LED. Jadi insyaAllah bil elektrik kita pun akan berkurang. Selain Stadium Nasional, Stadium Putra juga tidak ketinggalan dinaik taraf menjelang KL 2017. Kini dinamakan semula sebagai Axiata Arena, stadium tertutup ini bakal menjadi mercu tanda transformasi Kompleks Sukan Bukit Jalil. Kita telah melawat beberapa stadium di luar negara, salah satunya Stadium Wembley, Stadium Allianz Arena di Munich. Mereka mempunyai ciri-ciri yang berbeza. So kita buat ni, kita study ketiga-tiga stadium ni, kita kena ikut kesesuaian negara kita juga, tak boleh sangat ikut dua-dua orang. Kemudian kita start buat dia renovation tu mengikut perbincangan di antara PSM, KBS dan juga pihak MRCB. Jadi kita nak pastikan bahawa renovation ni tidak hanya bertahan untuk 2-3 tahun, ianya perlu tahan untuk 20 tahun yang akan datang. Stadium Shah Alam, Selangor. Perlawanan bola sepak persahabatan antara pasukan Malaysia bawah 22 tahun dan Myanmar bawah 22 tahun bakal berlangsung malam ini. Hari ini juga menjadi tanda mula bagi sekumpulan individu yang bakal berkhidmat sebagai sukarelawan tamasya Sukan KL 2017. Program sukarelawan atau Wow Factor bakal menjadi nadi tamasya sukan terbabit. Saya percaya dan yakin sukarelawan kita ataupun Wow Factor ni akan menjadi kunci kepada kejayaan KL 2017. Kita ambil daripada pelbagai latar belakang, orang muda, mahasiswa dan juga pesara dan sebagainya, sebab kita nak pastikan bahawa sukarelawan ini mempunyai latar belakang yang berbeza, membawa pengalaman yang berbeza untuk memastikan bahawa mereka dapat menjayakan program Wow Factor kita. J. Somitram, antara individu yang datang mendaftar sebagai sukarelawan. Bagi Somi, menyumbang khidmat sebagai sukarelawan merupakan satu bentuk hobi. Satu, kalau you nak jadi sukarelawan, satu, you kena minat sukan tu. You minat sukan. Sebab itu nak jadi sukarelawan. Hobi lah. Semua orang ada hobi kan. Not because of money. Hampir 13,000 sukarelawan diperlukan untuk menjayakan KL 2017.
Pertemuan hari ini bertujuan untuk melatih sukarelawan supaya mahir dengan tugas yang bakal mereka galas ketika tamasya sukan nanti. Mahathir Darahi antara pegawai Kementerian Belia dan Sukan yang bertungkus lumus mengendalikan sukarelawan. Takat ni memang kalau bak kata orang tak menang tangan lah. Memang setiap hari kami bertugas, pegawai-pegawai kami di negeri-negeri juga akan turut terlibat membantu supaya sukarelawan ni akan terus lebih mantap lah supaya tak ada masalah dari segi kekurangan sukarelawan. Sebelum latihan sebenar bermula, sukarelawan dibawa meninjau ke setiap fasiliti stadium. Tujuannya supaya mereka arif tentang selok-belok stadium lantas melancarkan lagi operasi malam nanti. Dekat atas saja. Minta menghadap sebelah sana. Okey. Ingat atas biru sana adalah VIP untuk berlawanan malam ni, merah adalah VVIP atau Royal Box. Sepanjang tempoh Sukan KL 2017, setiap kumpulan sukarelawan bakal dikendalikan oleh pegawai rasmi acara sukan. Untuk latihan hari ini, mereka akan dikendalikan oleh pegawai Persatuan Bola Sepak Malaysia atau FAM. Somi merupakan sukarelawan veteran dan banyak berkhidmat untuk acara sukan sebelum ini, antaranya Sukan Commonwealth pada tahun 1998. Perasaan saya memang saya ada experience. Maybe ajar dia orang lah. Dia orang baru. Training dia orang. Apa yang kita tahu itu, pengalaman lama tu, kita train dia. Ini menandakan bahawa Sukan C di Malaysia unik sebab ini adalah satu rekaan yang unik yang tak dapat di tempat lain. Tuan-tuan dan puan para hadirin yang hormati, selamat datang ke Stadium Shah Alam bagi kejuaraan antarabangsa di antara pasukan Malaysia bawah 22 dan Myanmar bawah 22. Dapat. Okey, buat sikit. 4 jam sebelum perlawanan bermula, latihan sukarelawan giat dijalankan. Itu cara masuk. Apabila pegawai perubatan dan fisioterapi pemain ni, dah ada arahan yang doktor bagi. Okey, bye-bye. Sekarang ni kira pukul 5.30 petang. Sekarang ni kalau kita lihat, kita punya persediaan akhir oleh sukarelawan Sukan C. Jadi kalau kita lihat di situ juga, terdapat pembarisan bendera yang dilatih oleh pegawai FAM kepada sukarelawan. Jadi dalam masa 3 jam atau 4 jam lagi, perlawanan akan mula dan sekarang ni memang sangat sibuk lah. Tanah ni, Muhammad Ziani Abu Bakar, antara pegawai FAM yang sibuk melatih anak buahnya. Dia mengawal aktiviti perbarisan bendera untuk perlawanan hari ini. Bagi Ziani, ini merupakan rutin yang amat penting untuk sesebuah perlawanan bola sepak. Jalan biasa, jangan tengok kawan. Jalan lagi, jalan biasa je. Awak jangan tengok kawan awak tau. Bila awak tengok kawan, dia akan jadi balancing, dia akan lari. Awak jalan je. Okay bang, saya tengok hari ni macam dah sibuk sangat dah sebelum nak perlawanan ni. Memang perkara biasa ke? Ya, perkara biasa. Memang every match kita akan buat rehearsal. Untuk full rehearsal, untuk memastikan bila betul-betul nanti match, dia akan perfect. Jadi sejauh mana pentingnya rehearsal ni untuk memastikan perjalanan ni lancar? Okey, perakan bendera ni lah menentukan perlawanan tau sebenarnya. Kalau perlawanan ni flag bearer out, hancur, memang perlawanan ni akan jadi. Sebab dia, kita tengok kehormatan bendera negara dengan bendera kejohanan, memang kita perlu hormat dan dia kena perfect. Jika tak perfect, perlawanan tak akan perfectnya. Seorang you tengok lain, jeling-jeling sikit. You sampai kat sini, you berhenti. Masuk! Bang, masuk dalam tanah. Depan lagi. Belakang you tak masuk lagi tu. Bendera tegang. Untuk bendera tegang nak nampak jangan macam ni, you datang dekat belakang you. Bendera jatuh di tanah, lutut jatuh sama dengan bendera. Okey? Boleh? Tangan betul, bagus. Habis lagu negaraku, yang kat tengah tu saya tu, saya akan angkat. You pula tengok saya. Boleh? You akan jadi cue. Dia ada 4 orang ni, dia function tau. You tengok saya, bila saya tok je, you naik. Naik. Okey, you terus jalan sana. Terus. Pusinglah pergi ke
harapan saya yang pertama punctual, yang kedua memang dia betul-betul hardworking dan biasa volunteer, sebut volunteer tapi dia kena hardworking. Bila dia hardworking, kerjasama yang baik, insya-Allah game takkan jalan macam biasa. Yang perfect ni. Sementara itu, di kawasan pintu masuk stadium, Somi sudah mula menjalankan tugasnya. Sepanjang perlawanan, Somi ditugaskan membantu mengawal keselamatan trafik di pintu masuk stadium. Hari ini penonton masuk, gate kena buka, communication dengan stadiumnya orang dan keselamatan dengan polis, gate kena buka pukul berapa. So kalau polis cakap gate boleh buka, baru kita boleh buka. Perlawanan malam ini merupakan antara langkah persediaan atlet negara untuk menghadapi Sukan KL 2017. Tamasya sukan kali ini, kontingen kebangsaan bakal diketuai oleh legenda olahraga negara Datuk Marina Chin. Menurut Datuk Marina, menerima mandat sebagai ketua kontingen kebangsaan merupakan satu penghormatan besar bagi dirinya. Semasa saya diminta untuk menjadi chef division Sukan C, saya tak terfikir pun apa-apa. Jawapan yang saya beri serta-merta is anything for king and country. Saya rasa terhormat, terharu dan saya rasa seronok juga oleh kerana saya tahu bahawa satu bilangan besar daripada atlet yang akan menyertai Sukan C merupakan atlet daripada sistem sekolah sukan. Juara keseluruhan, itu sasaran ditetapkan untuk Tamasya Sukan C tahun ini. 16 tahun lalu, Malaysia selaku tuan rumah berjaya muncul juara keseluruhan dengan kutipan 111 pingat emas. Semasa saya melawat atlet, semua sasaran kepada mereka ialah untuk mereka buat yang terbaik. Because saya yakin dan saya percaya bahawa semua atlet yang telah bertungkus lumus, berlatih dan sebagainya untuk melayakkan diri menjadi ahli pasukan atau ahli kontingen Malaysia akan memberi usaha yang terbaik, prestasi yang terbaik dan kalau mereka dapat melakukan yang terbaik, itu sudah cukup untuk saya. Sempena KL 2017, Kompleks Sukan Bukit Jalil dinaik taraf dan kini berwajah baharu. Antara yang menarik perhatian, rekaan dalaman Stadium Nasional yang kini lebih menyerlah dan dilengkapi teknologi terkini. Selepas proses penaik tarafan, Stadium Nasional Bukit Jalil sudah mengalami atau mempunyai wajah baru. Jadi kita tengok kat sini pun kerusinya pun berubah wajah. Coraknya pun lain. Jadi boleh terangkan itu? Okey, sebenarnya corak ni bukan kita buat suka-suka. Dia ada maksud dia. Bila pemain ataupun atlet berada dalam stadium tu, bila mereka tengok di atas, mereka nampak stadium tu seperti ada orang. Jadi kita nak nampak stadium ni dalam keadaan penuh. Begitu juga bila kita membuat shot dalam TV dan juga pakai kamera, so akan nampak seperti ada orang. So kita panggil dia pixelation effect. So ini adalah salah satu ciri terkini untuk stadium-stadium baru, mana mereka menggunakan efek yang sama. Tamasya sukan tidak lengkap tanpa pingat kemenangan. Sempena Sukan C ke-29, Royal Selangor menerima tanggungjawab untuk mereka dan membuat medal. Pingat Sukan C ke-29 menampilkan ciri-ciri unik. Rekaannya yang diperbuat daripada biji timah dan kayu kempas mewakili identiti rantau ASEAN khasnya Malaysia. A request for you to remain on the stage. I would now like to invite all the VIPs we have today. There you have it, the official medal for Kuala Lumpur 2017. Jadi apabila kita bincang dengan Royal Selangor, bagaimana kita nak menghasilkan satu pingat yang identitinya unik kepada Malaysia, cadangan yang kita telah bincangkan, akhirnya kita setuju bahawa perlu ada identiti dari segi
apa yang kita guna untuk buat medal tersebut, material dia. Jadi material yang kita pilih adalah kayu dan juga pewter. Kayu yang kita pilih adalah kempas dan ini menandakan bahawa sukan C di Malaysia unik sebab ini adalah satu rekaan yang unik yang tak dapat di tempat lain. Stadium Shah Alam, Selangor. Perlawanan hampir bermula. Somi giat turun naik stadium untuk menunaikan tugas membantu operasi keselamatan. Pada masa sama, petugas sukarelawan lain sudah bersedia di tempat masing-masing. Acara pembukaan perlawanan bola sepak bermula. Dari tepi padang, Ziani memerhati segala gerak-geri anak buahnya. Melihatkan semuanya berjalan lancar, Ziani menarik nafas lega. Alhamdulillah. Perfect. Semua teratur. Meskipun perlawanan sedang berlangsung, tugas Somi masih berjalan membantu menjaga keselamatan trafik di pintu masuk stadium. Walaupun tugasnya nampak mudah, Somi tetap serius dalam menjalankan tanggungjawab. Semuanya dilakukan untuk negara. Some people duit ke tak ada, bukan duit. Ini sukarelawan, you minat sukan. Memang kita nak jalankan lancar lah sukan C sebab image of negara kena jaga. Kita work hard lah. Selepas hampir 16 tahun, Malaysia kini kembali menjadi tuan rumah Sukan C. Setiap persediaan dilakukan dengan penuh terperinci. Persediaan yang membabitkan individu daripada pelbagai lapisan masyarakat. Semuanya berkongsi satu tujuan, membantu negara melakar sejarah kejayaan baharu sukan tanah air tercinta. Jadi kepompong, lepas tu dia jadi dewasa. Kita nampak dia punya ni macam baru. Bukit Fraser, Pahang. Ia antara kawasan pelancongan tanah tinggi popular di negara ini. Selain keindahan alam sekitar, Bukit Fraser juga terkenal dengan kepelbagaian biodiversitinya. Keunikan ini telah menarik Universiti Kebangsaan Malaysia UKM untuk menubuhkan pusat penyelidikannya di sini. Pusat yang diketuai Profesor Madya Dr. Norella Sulaiman ini ditubuhkan pada tahun 1999 dan berperanan melakukan kajian alam sekitar kawasan berkenaan. Antara kajian yang dilakukan termasuklah mengenal pasti spesies kupu-kupu yang terdapat di kawasan ini. Ini spesies yang sama. Ini spesies lain ni. Yang spesies ni dia lain sikit, permukaan atas dia lebih nampak tak ada corak ya dan lebih mirip kepada warna daun kering. Dr. Norella dengan bantuan penyelidik dan pelatihnya menangkap sendiri kupu-kupu liar untuk dijadikan bahan kajian. Selain alat menangkap, mereka juga perlu menyediakan sampul yang diperbuat daripada kertas suri bagi menyimpan spesies yang telah ditangkap. Tapi kalau yang ada dua cara kita nak tangkap kupu-kupu ni. Satu kita gunakan
Ini kita panggilkan jaring aerial ataupun jaring kupu-kupu. Jadi bila kupu-kupu tu terbang, kita sauk dan kita lipat. Jadi dia akan terperangkap di sinilah. Jadi baru kita cekak macam ni dan kita dapatlah spesies yang kita nak. Dan kedua, selalunya kita gunakan ini kita dah buat untuk kita pasang perangkap. Okay. Ini net, jadi kita pasang perangkap. Kita gunakan selalunya yang untuk perangkap adalah buah nenas yang dah busuk lah atau yang bonyok. Kita letakkan dalam ni. Jadi kita gantung dekat pokok. Jadi nanti kupu-kupu akan datanglah dan menghisap cecair bau yang sedap daripada buah nenas. Antara lokasi yang menjadi tumpuan penyelidik mendapatkan spesimen kupu-kupu ialah kawasan hutan sekitar air terjun Jeriau. Selain jaring, mereka juga telah memasang beberapa perangkap di sekitar kawasan air terjun ini untuk menarik perhatian serangga berkenaan. Daripada kajian terdahulu, terdapat lebih 20 spesies kupu-kupu mendiami kawasan air terjun ini. Bagaimanapun, kumpulan penyelidik percaya masih terdapat banyak lagi spesies kupu-kupu yang belum mereka temui. Okay, ini dia punya organ pembiakan dia. Ini hair pencil dipanggil. Ini yang membezakan spesies antara spesies bagi kupu-kupu ni. Dia special ni. Ini je kumpulan jenis ni je yang ada hair pencils ni. Yang kuning tu. Yang kuning ni. Kebiasaannya, usaha menangkap kupu-kupu dilakukan sekitar jam 10 pagi. Ketika itu, matahari telah meninggi dan keadaan persekitaran mula panas. Kita banyak dapat papilio ni sebab kat sini ada banyak pokok-pokok yang sedang berbunga. Jadi dia akan tertarik pada nektar tu sebab kita dapat banyak papilio kat sini. Lepas tu dia jadi kepompong, lepas tu dia jadi dewasa. Kita nampak dia punya ni lah macam... Setiap kupu-kupu yang ditangkap akan diteliti bagi mengetahui umur serta jantinanya. Semua maklumat ini akan direkodkan mereka bagi dijadikan data kajian. Kupu-kupu berkenaan akan dilepaskan semula bagi membolehkan ia membiak di habitat semula jadi. Kupu-kupu ni aktif pada waktu siang, maknanya dia lebih tertarik kepada cahaya matahari. Maknanya cahaya matahari ni dia akan dia lebih untuk pengeringan sayap dia. Dia sekarang ni dia berehat di bawah daun. Maknanya apabila waktu pagi sayap dia akan basah. Dia akan keluar dan dia akan keringkan sayap dia. Hanya spesies kupu-kupu yang diperlukan sahaja akan dibawa balik ke pusat penyelidikan untuk kajian selanjutnya. Di sini, kupu-kupu berkenaan akan diawet melalui proses pengeringan. Bagi proses ini, sayap kupu-kupu terbabit akan dikembangkan sebelum diletakkan di atas tapak khas untuk dikeringkan. Okey, kita ambil tin. Spesimen kita dengan jarum. Kita letakkan tangga yang paling tinggi. Kajian Lepidoptera kupu-kupu dan rama-rama ni telah kita jalankan daripada tahun 2001 dan hingga sekarang lah, dari semasa ke semasa kita teruskan kajian sebab kupu-kupu ni merupakan penunjuk kesihatan ekosistem. Kalau kupu-kupu ni ada, maksudnya serangga lain pun akan ada. So jadi ekosistem tu sihat kerana kupu-kupu ni dia memainkan peranan yang penting dalam proses pendebungaan pokok-pokok hutan lah. Kerana dengan pendebungaan yang baik, jadi sesuatu hutan tu akan menjadi sihat. Tapak khas berisi spesimen kupu-kupu itu kemudiannya akan dimasukkan ke dalam sebuah ketuhar khas. Semua spesimen akan dibiarkan kira-kira 2 minggu bagi memastikan ia benar-benar kering dan tidak mudah rosak. Bila saya dah sertai kajian dekat Bukit Fraser ni, saya dapat tengok sendiri banyak kupu-kupu, banyak yang merama, macam-macam saiz, macam-macam spesies kat situ. Yang paling susah nak jumpa pun kita dapat jumpa, macam Raja Brook. Itu satu pengalaman yang sangat-sangat seronok lah. Jika pada 11 siangnya mereka memburu kupu-kupu,
pada malam hari mereka meneruskan kajian spesies rama-rama. Perangkap berbentuk kelambu dipasang untuk menarik perhatian rama-rama dan lain-lain serangga yang keluar pada waktu malam. Kelambu yang diperbuat daripada kain ini turut dilengkapi dengan mentol elektrik. Cahaya akan menarik serangga untuk mendekati perangkap berkenaan. Setiap kali dipasang, ribuan rama-rama dan serangga yang keluar pada waktu malam pasti akan memasukinya. Kilauan cahaya daripada mentol menjadikan serangga terbabit leka dan senang ditangkap. Kaedah ini bukan sahaja membolehkan penyelidik melakukan penelitian pada spesies tertentu, tetapi yang paling penting, ia membantu mereka untuk mendapatkan spesimen yang diperlukan. Dia senang ledang. Cik Azman. Tak ada Cik Azman payah. Kena fokus betul. Kalau dekat. Rama-rama ni agak dull tu sebab dia bergantung pada spesies dia lah. Tapi ada kalanya rama-rama ada yang mempunyai warna-warna yang cantik juga. Seperti yang kita tengok yang agak menarik ialah rama-rama yang terbesar di dunia iaitu Attacus atlas. Ada di Bukit Fraser. Bagi memastikan orang ramai mengetahui kepentingan memelihara kupu-kupu dan rama-rama, kumpulan penyelidik ini telah mengadakan siri kempen kesedaran mengenainya. Ini termasuk di peringkat sekolah rendah. Melalui kempen ini, pelajar dapat melihat dan mengenali spesies kupu-kupu dan rama-rama yang terdapat di negara ini. Pelajar juga didedahkan mengenai peranan yang dimainkan serangga terbabit dalam jaringan kehidupan mereka. Satu yang sangat membanggakan, selama ini kami termasuk semua yang ada pada hari ini sangat keliru tentang rama-rama dan kupu-kupu, perbezaan yang ada pada rama-rama dan kupu-kupu, dan alhamdulillah pada hari ini kekeliruan tersebut telah dileraikan dan baru kami tahu bahawa rama-rama dan kupu-kupu ini beri sumbangan yang sangat besar kepada alam sekitar. Mereka berharap dengan pengetahuan yang diberikan ini, orang ramai akan lebih menghargai alam sekitar bagi mengelakkan kepupusan serangga terbabit. Semua spesimen dan data penyelidikan yang diperolehi akan disimpan di Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi. Bagi membolehkan semua hasil kajian dikongsi bersama orang awam, UKM telah menubuhkan ruang pameran yang dipanggil Galeri Sejarah Alam. Untuk rekod, sehingga kini UKM telah mempunyai lebih 3,000 spesies kupu-kupu dan rama-rama yang diperolehi dari seluruh negara. Sebahagian daripadanya dapat dilihat di galeri ini. Kita menjadi sebagai koleksi negara dan merupakan sumber bagi penyelidikan dan pembelajaran bagi generasi akan datang. Jadi kalaulah berlakunya kepupusan ataupun spesies tadi akan pupus, kita sebenarnya telah mempunyai rekod yang sempurna dalam koleksi kita bahawa inilah kupu-kupu yang telah pun ditemui di Bukit Fraser. Kita perlu memastikan semua kupu-kupu yang ditemui itu akan terus hidup dan di Bukit Fraser, dan ia adalah merupakan warisan penting bagi negara kita lah. Alam dan hidupan di dalamnya saling bergantung antara satu sama lain. Walaupun kecil, kehadiran kupu-kupu dan rama-rama amat penting pada kehidupan lain. Ini kerana proses pendembungaan yang dilakukan serangga ini telah membolehkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan haiwan dan manusia terus membiak dan hidup subur. Oleh itu, kajian mendalam mengenai kupu-kupu dan rama-rama perlu dilakukan bagi memastikan elemen penting dalam rantaian kehidupan sejagat ini terus kekal terpelihara.